Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membicarakan tajuk sejarah Rasulullah melaksanakan umrah, tunaikan haji atau umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan umrah yang wajibnya seumur hidup hanya sekali, sama seperti kewajipan haji. Siapa yang ingin melakukan perjalanan ibadah umrah, ada 3 aspek wajib, iaitu bimbingan pengurusan perjalanan, bimbingan tauhid dan ibadat. Ada 3, lafaz talbiyah, fiqh manasik umrah, fiqh darah wanita. Dan akhir sekali, bimbingan kesihatan, kesihatan jemaah. Kita sebagai umat Islam wajib mengetahui kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika mengerjakan ibadah umrah. Boleh dijadikan sebagai panduan yang kita boleh diikuti ketika kita mengerjakan ibadah umrah atau haji. Muslimin dan muslimat, dari segi sejarahnya Rasulullah SAW diperintahkan menunaikan haji dan umrah diturunkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 96. Pada tahun 5 Hijrah, Nabi baru balik dari peperangan Hibah sebelum menunaikan ibadah umrah pada tahun 5 Hijrah. Pada akhir tahun 6 Hijrah berlakunya peristiwa besar kepada umat Islam, iaitu peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Peristiwa ini adalah kunci dan permulaan kepada pembukaan Mekah dan kemenangan umat Islam di semenanjung Arab. Seramai 1,400 orang lelaki keluar dengan Muhammad bagi mengerjakan ibadah umrah. Muhammad tiba di tempat iaitu Zulhulaifah yang dikenal sebagai Bil Ali. Muhammad dan para sahabat memakai ihram. Orang Quraisy dapat tahu umat Islam nak memasuki ke Mekah. Walaupun melakukan umrah, mereka bersiap bersedia menunggu di luar Mekah di sepadan kawasan sekitar Kaabah. Beberapa langkah sebelum masuk ke tanah haram, unta Muhammad berhenti dan duduk tanpa Muhammad memberhentikannya. Muhammad cuba mengarah berjalan semula, tetapi ia tidak mahu berjalan. Ada sahabat ini berkata, unta ini dah tak larat. Muhammad berkata, tidak, tetapi yang menghalangnya adalah yang menghalang tentera bergajah. Muhammad berhenti di Hudaibiyah. Muhammad berhenti niat melakukan umrah pada tahun 6 Hijrah. Niat beliau ingin berdamai. Berlaku peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, orang Islam tidak boleh masuk ke Mekah pada tahun ini, tetapi boleh masuk pada tahun depan, iaitu 7 Hijrah. Nombor 2, boleh berada di Mekah selama 3 hari sahaja. Ketiga, tidak berlaku peperangan antara orang Islam dan kafir Quraisy dalam tempoh 10 tahun. Keempat, Muhammad perlu memulakan semula orang yang lari dari Mekah ke Madinah. Kelima, suku-suku Arab yang lain berhak menjadi sekutu Muhammad ataupun sekutu Quraisy. Pada tahun 7 Hijrah, Rasulullah dan sahabat dapat pergi ke Mekah bagi mengganti umrah qada yang tertangguh tahun sebelumnya. Pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah SAW dapat perintah awal untuk mengambil kuasa perintah mengurus Mekah, Masjid Haram, menguji ke Tanah Haram untuk mengerjakan ibadah umrah kerana orang kafir Quraisy mengodai perjanjian tersebut. Mereka juga banyak menyusahkan banyak orang Islam. Rasulullah SAW berjaya dengan misi dengan mengambil kuasa rujuk perintah Mekah, pembebasan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW duduk sebulan di Mekah. Pada awal bulan Syawal, pada 8 Hijrah, berlakunya peperangan Hunain. Orang Badawi tidak reda dengan peperangan orang Islam. Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Selepas menang, mengambil peluang niat ihram di Jarrah. Pada tahun 9 Hijrah, Rasulullah SAW mengutuskan Sayyidina Abu Bakar untuk mengetahui delegasi pertama melakukan haji dengan panduan-panduan yang dibekalkan. Delegasi masuk rombongan yang mewakili sesebuah negara dalam perundingan. Pada tahun 10 Hijrah, Rasulullah SAW sendiri bersama 120,000 sahabat melaksanakan haji yang dipanggil Haji Wada, iaitu haji perpisahan.
kali pertama dan terakhir Rasulullah SAW menunaikan haji bersama para sahabat. Haji ini dipanggil juga Haji Akbar. Haji paling besar dan haji Islam iaitu haji yang mempunyaikan Islam sebagai agama. Pulang dari haji, Rasulullah SAW jatuh sakit dan akhirnya wafat di Madinah. Al-Fatihah untuk kekasih kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Al-Fatihah. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.